Itu dia ni, sempat kita dapatkan capaian dan juga dapatan daripada masyarakat awam di Negeri Sembilan khususnya berkenaan tentang apakah yang diharapkan untuk Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 ini dan juga bagaimana ia diterjemahkan dalam pimpinan kerajaan negeri yang baru. Cuma saya nak kongsikan pencapaian Negeri Sembilan pada sebelum ini ataupun sesi dan juga penggal sebelum ini 2 kali mencatatkan hasil kutipan surplus di Negeri Sembilan. Jadi lebihan kutipan dan juga pendapatan itu adalah menggambarkan kejayaan Negeri Sembilan dalam memastikan agar legasi dan juga kecemerlangan negeri tersebut yang berada di tengah-tengah semenanjung Malaysia untuk terus bergerak maju. Ya, okey. Cerita pasal harapan orang Negeri Sembilan, Ismail orang Nogori. Apa harapan anda, Ismail? Harapannya saya boleh balik mengundi. Aha, itu harapannya. Pada waktu mengundi nanti. Dia harap Don Kota. Don Kota, InsyaAllah. Oh, insyaAllah. Jadi kepada mereka yang naik mengundi nanti, jangan lupalah untuk jalankan peranan anda. Dan pada waktu ini, kita nak berkongsi juga apa yang diharapkan, apa yang dimahukan, gambaran yang diberikan seluruhan bersama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini, iaitu Profesor Madit Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia, dan juga kita bawakan Dr. Muhammad Syamsino Abdul Aziz, pensyarah kanan Center for Internship Training and Academic Enrichment atau ringkasannya CITRA. Apa khabar? Selamat pagi. Terima kasih Doktor, terima kasih Prof. Saya bukan nak mengucapkan tahniah pada Kerajaan Negeri Pulau Pinang, tapi nak mengucapkan tahniah kepada Prof mendapat penganugerahan Profesor penuh dalam satu upacara dan juga istiadat tempoh hari. Tahniah. Dan juga terima kasih kerana terus kekal setia memilih kami di RTM. Terima kasih Prof. Okey, tadi diceritakan oleh Hani dan juga saya, kita bercerita berkenaan tentang mungkin sebelum kita bergerak laju kita bergerak lebih mapan kepada isu-isu perbincangan bersifat teknikal kepada isu Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ini, kita imbas kembali kepada pencapaian ataupun kejayaan kerajaan-kerajaan negeri tidak kira di mana pimpinan parti tersebut dalam memimpin, tetapi apa yang kita dapat saksikan Negeri Sembilan khususnya seperti yang diberitakan mencapai hasil kutipan surplus. Malah Selangor juga telah pun menggagaskan beberapa inisiatif untuk membantu rakyat, dan dalam konsep kekayaan itu dikongsi bersama dengan infografik yang dikongsikan oleh Kerajaan Negeri Selangor beberapa hari lalu. Kelantan juga tidak terkecuali apabila turut berkongsikan infografik berkenaan peruntukan-peruntukan yang telah dibelanjakan dan juga mendapat manfaat kepada rakyat. Maka dalam rangkuman ini, bagaimana Prof melihat ini satu progres yang cukup baik, melihat walau apa jua gabungan parti dan juga parti pemerintahan, kerajaan negeri sedaya upaya memastikan agar penambahbaikan kepimpinan itu berlaku, Prof. Tak, bagi saya mana-mana kepimpinan sekalipun, hasrat ataupun aspirasi mereka sudah pastilah untuk memastikan ianya akan berkiblatkan kepada soal rakyat dan juga tadbir urus yang baik dalam menyelami dan juga memenuhi keselesaan, kemahuan dan juga memberikan kesejahteraan kepada rakyat setiap negeri, baik di Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan maupun Selangor. Walaupun kita kerap bandingkan setiap negeri berdasarkan kepada sumber ekonomi dan juga peluang-peluang yang disediakan, sudah pasti setiap demografi geografi ada kekuatan dan juga peluang yang boleh membawa kepada limpahan sumber dan juga usaha ke arah merealisasikan pencapaian tertentu. Tapi sebagai sebuah negara yang membabitkan pelbagai negeri, sudah pasti akan ada perbandingan. Kenapa sebuah negeri itu maju ke hadapan berbanding dengan negeri-negeri lain? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi? Apa adil untuk membandingkan? Dalam konteks pentadbiran awam, ia akan dibandingkan. Ia akan melihat bukan saja kepada nilai kepimpinan, tapi juga hala tuju, peluang dan juga dasar yang dibawa. Tanpa melihat secara menyeluruh dari sudut ilmu alamnya, dari segi kependudukannya, merentasi Semenanjung Sabah dan Sarawak. Dan sudah pasti dalam soal ini, kita melihat Selangor, Pulau Pinang, Johor ke depan. Kalau dibandingkan negeri-negeri lain, pasti ada sebabnya. Apakah kerana ia menjadi tumpuan pelabur asing, menjadi tumpuan perindustrian, proses modernisasinya berbeza berbanding dengan negeri-negeri lain, wujudnya penghijrahan, migrasi yang berlaku secara berterusan. Mungkin itu antara faktor yang membawa kepada perubahan secara progresif ke atas negeri-negeri yang dilihat maju ke depan. Tapi ada negeri lain, saya percaya tidak ada negeri yang mahu mundur. Tidak ada negeri yang mahu dilihat mereka terkebelakang. Mungkin kerana ada faktor kekangan tertentu dari sudut kewangannya, dana yang ada untuk membawa kepada perubahan. Tetapi akhirnya, apakah itu yang akan menjadi penentu kepada pemangkahan undi? Ataupun ada faktor-faktor lain? Apakah kali ini kita akan melihat pilihan raya negeri apa isu politik atau pembangunan yang difikirkan lebih adakah ianya politik pembangunan, ala tuju ataupun sentimen dan emosi sebagaimana yang kita lihat pada PRU ke-15. Kerap kini kita lihat apabila sudah ada satu telapak platform baru untuk menyalurkan sumber maklumat, informasi
kepada pengundi. Kerap ia dimainkan dengan isu penjendamaan politik, pemasaran politik yang dikaitkan dengan sentimen dan juga emosi. Adilkah kepada pengundi yang barangkali ia membawa kepada pelbagai kelompok dalam kalangan pengundi, baik lelaki wanita dan pengundi yang berteraskan kepada politik kelas, atasan, pertengahan, bawahan. Dan di sini kerap sentimen itu sebagai manusia kita tidak boleh lari daripada sentimen-sentimen seperti itu. Dan kerap dimainkan supaya bukan saja diikat dengan fahaman ataupun ideologi politik, tetapi juga sentimen yang kadang-kadang membawa kepada keresahan, kegelisahan tertentu dalam kerencaman kepelbagaian pengundi ataupun penghuni negara ini. Okey, baik. Jadi permulaan yang baik daripada Prof sendiri pada waktu ini, dan kita nak dengar juga apa yang mungkin boleh dikongsikan oleh Dr. Muhammad berkaitan dengan apa yang diusulkan dan sebagai mukadimah juga dalam kita melihat kepada PRN pada kali ini. Silakan. Saya melihat PRN pada kali ini sebagai satu bentuk pilihan raya yang mana kita nak melihat apakah demand dan support, apakah bentuk sokongan dan juga permintaan masyarakat. Adakah cukup dalam tempoh sekitar 8 bulan ini kerajaan persekutuan telah merangka pelbagai dasar dan sebagainya, adakah ia dapat memikat hati pengundi-pengundi di peringkat negeri? Kalau kita lihat dalam kita tengok jumlah kerusi yang akan bertanding, saya melihat kalau kita boleh pergi terus kepada parti lah kalau kita tengok pada PRU 2018 ni, sebagai contohlah, BN adalah satu-satunya parti di dalam semua 6 negeri. BN dapat kerusi di setiap negeri tu. Satu-satunya parti. Even PH pun hilang kerusi di Kelantan dan Terengganu. PAS pun hilang kerusi Negeri Sembilan, di Selangor pun tinggal satu. Tetapi bagaimana masih survive. Masih survive. Dan bagaimana pada tahun 2002 hari itu keadaan ini berubah terus. Daripada 6 buah negeri, 5 buah negeri BN mendapat kosong daripada segi kerusi parlimennya. Jadi yang ini adalah saya lihat, maknanya kali ini kita nak lihat daripada segi demand dan support. Adakah permintaan masyarakat sekarang ni, sebab dulu kita tengok pelbagai isu lah yang diutarakan, tapi dalam tempoh 8 bulan ini adakah kerajaan perpaduan dapat memikat hati tadilah. Cuma saya agak skeptikal kerana keputusan di Parlimen tidak semestinya menterjemahkan ataupun memanifestasikan keputusan di Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri. Seperti mana yang berlaku di Melaka khususnya dan juga di Johor. Di Melaka ada calon yang bertanding di Parlimen tetapi tidak memenangi Dewan Undangan Negeri. Menang di kawasan Parlimen. Jadi itu mungkin suatu perdebatan yang boleh kita lanjutkan, tetapi kita mendapat isyarat untuk kita bersama di lokasi untuk kita mendapatkan laporan, tetapi kita sambung perbincangan dan juga perbualan kita yang saya tanyakan tadi, Doktor, berkenaan tentang konsistensi itu antara kejayaan mungkin di peringkat Parlimen dan juga di peringkat Dewan Undangan Negeri. Saya rasa bukan soal pusat dan Parlimen, bukan soal negeri dan Parlimen, tapi utamanya adalah senario yang telah berlaku selepas daripada pilihan raya itu. Iaitu dengan kewujudan kerajaan perpaduan yang telah mengubah, kita kata, atmosfera politik Malaysia ni. Daripada satu parti yang sebagai contoh PH dia membawa aspirasinya, dan bagaimana UMNO pula dah selepas MCA dan MIC tidak turut serta, bagaimana mereka ni nak bergabung untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat. Okey, baik. Jadi kita pun dah kembali mendapat isyarat yang seterusnya untuk kita bawa kepada anda bagi laporan di lokasi penambahan calon. Jadi kita kembali bersama dengan Munawa. Silakan.